أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, hari ini Allah masih lagi berikan peluang kepada kita untuk kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita, sesi PDPR kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan masuk untuk tajuk yang seterusnya dalam bab sirah ataupun tajuk yang terakhir dalam bab sirah. Kalau yang lepas kita dah cerita tentang macam mana kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Okey. Kita dah cerita secara umum lah macam mana Rasulullah memimpin Madinah selepas hijrah Rasulullah SAW. Jadi untuk tajuk yang terakhir, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran yang ke-23, muka surat 175 yang bertajuk Wanita Suri Teladan Ummah. Okay, bagi yang ada buku teks, boleh buka muka surat 175. Okay. Hari ini kita akan berkenalan dengan 4 orang wanita yang ada di dalam sirah Rasulullah SAW. 4 orang wanita yang penting. Okay. Ramai wanita yang penting, tapi 4 ni antara yang terpenting yang memainkan peranan di dalam sirah Rasulullah SAW. Dan kebanyakan daripada kita, ataupun saya boleh kata semualah pernah dengar nama 4 orang wanita ini. Cuma hari ini kita akan cerita sedikit berkenaan dengan 4 orang wanita ini, InsyaAllah. Okey, yang pertama, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu, iaitu seorang pemaisuri hati Nabi Muhammad SAW. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, seorang isteri Nabi. Okey, kita kenal siapa? Siti Khadijah. Orang panggil Siti Khadijah. Okey, Khadijah kita kenal Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang pertama, yang telah hidup dengan Nabi lama sebelum Nabi menjadi Rasul lagi. Erti tak? Kita tengok serba sedikit mengenai riwayat hidup Sayyidatina Khadijah. Okey, nama sebenar dia Khadijah binti Khuwailid. Okey, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Asad. Okey, Khadijah binti Khuwailid, itu nama sebenar dia. Yang mana Khadijah ni dia berketurunan bangsawan Quraisy daripada suku kaum Bani Asad. Okey, suku kaum Bani Asad. Bani Asad ni dengan keturunan Rasulullah iaitu Bani Hashim tak jauh. Okey, tak jauh. Dia berjumpa dengan Abdul Uzza kalau tak silap. Okey. Dan Khadijah ni dia keturunan bangsawan, maksudnya orang ada-ada. Okey, orang besar-besar di Mekah itu. Okey, dia bukan golongan-golongan biasa. Khadijah ini digelar sebagai At-Tahirah, yang bermaksud suci maruah diri. Okey, At-Tahirah. Okay, At-Tahirah, suci maruah diri. Dan dia telah berkahwin dengan Rasulullah SAW pada usia 40 tahun dan dikurniakan 6 orang cahaya mata. Okey, dia berkahwin dengan Rasulullah SAW waktu umur dia 40 tahun. Di dalam sirah yang biasa kita dengar, dia berkahwin umur 40 tahun. Rasulullah pada waktu tu berumur 25 tahun. Okay. Dan sepanjang tempoh perkahwinan dia dengan Rasulullah, telah dikurniakan dengan 6 orang cahaya mata. Okay. 6 orang cahaya mata, iaitu Qasim, Abdullah, Siti Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Ruqayyah. Itu 6 orang cahaya mata Rasulullah SAW. Rasulullah dia ada 7 orang anak. Ini Rasulullah ni cuma ada 7 orang anak. 6 orang datang daripada Khadijah. Cuma seorang je yang datang bukan daripada Khadijah. Maksudnya Khadijah ni hebat lah, sebab dia melahirkan zuriat Nabi yang banyak. Ada 6 orang cahaya mata hasil perkahwinan dia dengan Rasulullah SAW. Okay. Kerjaya Siti Khadijah ni, dia merupakan seorang tokoh perniagaan yang kaya dan berjaya. Biasa kisah yang biasa kita dengar sebelum dia berkahwin dengan Rasulullah, yang mana dia adalah seorang
ahli perniagaan yang mana Rasulullah bekerja di bawah Khadijah. Okay. Rasulullah bawa barang dagangan Khadijah ini untuk berniaga di Syam. Okay. Sejak daripada situlah Khadijah mula tertarik dengan Rasulullah SAW sebab dia nampak perwatakan Rasulullah ni seorang yang jujur dalam berniaga. Okay. Jadi Khadijah ni seorang businessman, okay, businesswoman, seorang peniaga yang berjaya. Dan dia telah masuk Islam pada hari pertama. Rasulullah bukan hari pertama lah. Macam mana cakap? Okey. Keislaman dia ni adalah wanita pertama yang memeluk Islam. Ataupun orang pertama yang memeluk Islam. Okey. Dia wanita pertama yang memeluk Islam dan dialah orang pertama yang memeluk Islam. Sebab apa? Rasulullah sampaikan dakwah dia terlebih dahulu di dalam rumah Rasulullah. Jadi Khadijah sebagai isteri dia adalah orang yang mula-mula sekali memeluk Islam. Bila Rasulullah sampaikan dakwah kepada Khadijah, maka Khadijah ni tanpa banyak soal terus terima. Sebab dia yakin dengan suami dia. Okay. Dia yakin dengan suami dia. Okay, dan dia ni telah wafat pada tahun ke-10 kerasulan Rasulullah SAW pada usianya 65 tahun. Okay. Yang mana tahun tu dipanggil sebagai tahun duka lara ataupun tahun duka cita. Sebab Rasulullah bersedih orang yang banyak support dia selama ni meninggalkan dia. Okey. Tengok spektrum ilmu sebelah tu. Di antara kata-kata Sayyidatina Khadijah yang menenangkan hati Rasulullah SAW ketika Rasulullah terima wahyu yang pertama. Kita ingat lagi waktu Rasulullah terima wahyu yang pertama, iaitu surah 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Okay, khalaqal insana min 'alaq, sampailah ayat yang kelima. Yang mana pada waktu tu Rasulullah tak tahu apa yang datang pada dia. Dia tak kenal pun, Rasulullah tak kenal pun Jibril ni. Jadi Rasulullah balik ke rumah dalam keadaan takut. Dalam keadaan sangat takut. Bila sampai di rumah, dia minta isteri dia, Khadijah, untuk selimutkan dia. Zammiluni, selimutkan aku. Sebab apa? Rasulullah ketakutan. Rasulullah tak tahu apa yang dia jumpa tadi. Dan bila Rasulullah tenang sikit, Rasulullah cerita dekat Khadijah apa yang berlaku. Dan Rasulullah nyatakan kerisauan dia kepada Khadijah. Rasulullah kata, dia takut apa-apa yang akan jadi pada diri dia. Dia takut ada benda yang buruk akan berlaku kepada diri dia. Tetapi Khadijah sebagai seorang isteri yang orang kata solehah, dia menenangkan Rasulullah pada ketika itu. Apa perkataan dia? Ini perkataan dia. Okay. Bergembiralah. Demi Allah, dia tidak akan merendahkanmu. Engkau menjalinkan silaturahim, jujur dan amanah, menanggung anggota keluarga yang kekurangan, menjamu para tetamu dan membantu orang yang ditimpa musibah. Kemudian Khadijah kata Allah tak akan sekali-kali orang kata apa? Menghukum. Okey, lebih kurang lah. Khadijah kata Allah tidak akan sekali-kali buat sesuatu yang tak baik terhadap kamu. Sebab Khadijah tahu Rasulullah ni orangnya orang yang baik. Okay? Orang yang sentiasa buat benda-benda yang baik. Jadi Khadijah kata, mana mungkin orang yang buat kebajikan, orang yang selalu buat kebaikan, Allah tak apa-apakan dia. Okay? Jadi Khadijah dia menenangkan Rasulullah dalam keadaan Rasulullah ketakutan. Yang mana kalau kita fikirlah secara logik, kalau benda tu berlaku pada diri kita, okay, benda tu berlaku pada diri kita, rasanya kita bukan nak tenangkan orang tu. Kita cakap, itulah orang duduk rumah elok-elok, pergi naik atas bukit, pergi duduk dalam gua, tak ada kerja. Mesti orang akan cakap macam itulah kan. Tapi tidak bagi Khadijah. Khadijah, dia support suami dia. Dia tahu apa yang berlaku pada suami dia, peristiwa yang betul. Sebab dia yakin dengan suami dia seorang yang jujur. Suami dia seorang yang amanah. Jadi dia tahu suami dia tak akan bercakap bohong. Sebab itulah dia menenangkan hati suami dia, Rasulullah SAW. Okey, itu sedikit sebanyak tentang riwayat hidup Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kita tengok apa tu sifat-sifat. Okey, macam mana sifat Sayyidatina Khadijah ini? Okey, yang pertama, Sayyidatina Khadijah dia merupakan seorang yang bijak dalam bertindak.
yang mana beliau merujuk seseorang yang berilmu, iaitu Waraqah bin Naufal, serta memberikan kata-kata semangat kepada Rasulullah SAW ketika baginda menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, macam saya cerita tadilah. Okey, dia sampaikan kata-kata yang baik bila mana Rasulullah balik dalam keadaan ketakutan, dan dia ni seorang yang bijak dalam nak membuat satu tindakan, bijak dalam nak membantu suami dia. Bila dia tahu suami dia alami sesuatu yang pelik, dia tahu okey dia kena jumpa sesiapa. Bila tahu suami dia Rasulullah berlaku pada diri Rasulullah ni sesuatu yang pelik, dia tahu kena jumpa siapa yang sepatutnya untuk bertanya tentang benda ni. Sebab tu bila berlakulah peristiwa Rasulullah menerima wahyu yang pertama ni, Khadijah berjumpa dengan sepupu dia, Waraqah bin Naufal. Khadijah bawa Rasulullah SAW berjumpa dengan Waraqah bin Naufal untuk menceritakan apa yang berlaku kepada suami dia. Untuk Waraqah bin Naufal ni, kalau dia tahu sesuatu, cerita kenapa sebenarnya yang berlaku. Dan Khadijah berjumpa dengan orang yang betul. Sebab Waraqah bin Naufal dia merupakan seorang ahli kitab. Dia tahu tentang kehadiran ataupun kemunculan Nabi akhir zaman pada zaman itu. Jadi dia tahu apa yang berlaku kepada Rasulullah, apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad ini merupakan tanda-tanda kenabian. Okey. Sebab tu Khadijah ni bijak dalam nak buat tindakan. Dia tahu nak jumpa siapa yang betul. Kalau kita jumpa dengan orang yang tak betul, nanti orang tu akan pelekehkan lagi cerita kita. Tapi Khadijah dia tahu dia nak akan jumpa dengan siapa yang tahu untuk bagi tahu apa sebenarnya yang berlaku. Sebab itulah dia berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, sepupu dia. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidatina Khadijah ni dia mempunyai semangat pengorbanan yang tinggi. Okey. Kenapa pengorbanan dia yang tinggi? Banyak harta dia digunakan untuk membantu umat Islam pada awal Islam, yang mana termasuklah keluarga Bani Hashim. Okay. Semasa dipulau oleh musyrikin Quraisy, pada saat kematian beliau, keseluruhan hartanya telah dibelanjakan ke jalan Allah. Okey, kita tahu Khadijah ni seorang saudagar, seorang businesswoman, seorang ahli perniagaan yang berjaya. Dia ni datang daripada golongan bangsawan, maksudnya orang ada-ada. Tetapi bila mana cahaya Islam telah sampai ke dalam, telah bermula, okay, maka dia menyerahkan seluruh hartanya untuk diberjuangkan di atas jalan agama Islam. Sehinggalah ketika kewafatan dia, kewafatan Khadijah ni, hartanya habis dibelanjakan ke jalan Allah. Maksudnya dia tak tinggal sikit pun. Okay? Dia tak tinggal sikit pun. Harta dia, semua dia habis, dia bagi kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Khadijah. Dia dalam orang yang banyak harta, tiba-tiba dia nak laporkan pada sesuatu yang tak pernah berlaku sebelum tu. Okay? Tapi dia percaya dengan suami dia. Dia percaya dengan apa yang suami dia bawa. Dia percaya yang suami dia tu adalah Rasulullah, Nabi akhir zaman. Maka atas sebab itu, dia memperjuangkan segala apa yang dia ada selama kehidupan dia. Okey. Itu di antara sifat Sayyidatina Khadijah. Dia ni seorang yang bijak, dan dia seorang yang semangat pengorbanan dia tinggi. Kalau dia nak berjuang, dia akan bagi apa sahaja untuk jalan perjuangan itu. Itu Khadijah. Okey. Kita tengok sumbangan Sayyidatina Khadijah ni di dalam dunia Islam. Okey. Kita tahu Sayyidatina Khadijah ni dia tak ada ketika mana Islam menang. Okay, dia hidup dalam 10 tahun yang pertama Islam sampai. 10 tahun pertama kerasulan Rasulullah. Yang mana pada waktu itu Islam masih lagi ditindas, Islam masih lagi ditekan. Tapi dalam keadaan di awal-awal Islam tu, banyak sumbangan Sayyidatina Khadijah ini yang telah dia berikan kepada agama Islam. Yang pertama, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sentiasa bersama dengan suami yang tercinta. Okay? Ini antara sumbangan besar dia. Dia sentiasa ada dengan Rasulullah SAW. Dia ni antara orang yang sentiasa support Nabi dalam apa jua keadaan. Kita tahu Rasulullah 10 tahun yang pertama ataupun sewaktu berada di Mekah menyampaikan Islam, Rasulullah ni dihina, dicaci dan dipulaukan dengan teruk. Okay, dengan semua orang.
Tapi Khadijah ini sentiasa support suami dia, tak tinggalkan suami dia. Itu sumbangan yang besar yang dia lakukan terhadap dunia Islam. Sebab suami dia yang membawa agama Islam. Beliau telah memberikan sokongan penuh dalam semua tindakan Rasulullah SAW. Sebagai contoh, beliau menyediakan bekalan kepada Rasulullah SAW sewaktu di Gua Hira. Ini contoh mudahlah. Sebab Rasulullah masa nak terima wahyu yang pertama, Rasulullah naik ke Gua Hira. Khadijah ni lah yang menyediakan bekalan makanan untuk Rasulullah stay di Gua Hira. Sumbangan dia kepada dunia Islam, sumbangan dia kepada Rasulullah yang sentiasa support Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidatina Khadijah menjadi pendorong dan penyokong perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan dakwah Islam. Ini sama macam tadi. Dia orang yang sentiasa mendukung perjuangan Rasulullah dalam nak sebarkan dakwah. Dan yang ketiga, Sayyidatina Khadijah telah membelanjakan semua hartanya untuk Islam. Beliau membantu orang yang kesusahan dengan hasil perniagaannya. Macam kita tahu tadi, ini seorang yang dermawan. Sanggup bantu apa sahaja untuk jalan Allah. Walaupun asalnya dia ni seorang yang kaya raya. Jaranglah kita nak jumpa orang yang kaya raya sanggup jatuh miskin semata-mata nak bantu orang. Sangat susah nak jumpa, lagi-lagi zaman sekarang. Tapi Khadijah membuktikan bahawa harta itu bukanlah pengikat diri dia. Perjuangan di jalan Allah itulah sebenar-benar dia yang dicari. Walaupun asalnya dia ni seorang kaya, seorang bangsawan, seorang ahli perniagaan, tapi semata-mata untuk berjuang di jalan Allah, dia sanggup sumbangkan, korbankan harta-hartanya untuk membantu dakwah Islam. Itu antara sumbangan-sumbangan Khadijah yang orang kata tak mampu orang lain nak buat. Sebab dia berada di awal-awal Islam, sewaktu Islam sedang ditekan lagi. Sebab dia wafat sebelum Rasulullah berhijrah. Jadi dia tak sempat nak tengok kemenangan Islam. Apa iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ini? Yang pertama, kita hendaklah bertindak dengan bijak. Apa sahaja tindakan yang kita buat, kena bertindak dengan bijak. Gunakan akal kita untuk bertindak. Jangan gunakan emosi semata-mata. Kalaulah Khadijah ni digunakan emosi dalam tindakan dia sewaktu Rasulullah pulang daripada Gua Hira dalam keadaan ketakutan, kalaulah Khadijah ni gunakan emosi, tentulah dia akan marah Rasulullah ni. Sebab apa? Dia akan kata kat Rasulullah, yelah, orang elok-elok duduk kat rumah, kau pergi gua, duduk dalam gua seorang-seorang, mana tak jumpa benda yang pelik-pelik. Itu kalau dia berkata dengan emosi. Tapi Khadijah dia berkata dengan akal dia yang bijak. Dia berkata dengan akal dia bertindak dengan akal, dia berfikir. Dia tahu yang suami dia ni orang yang benar, orang yang baik, orang yang amanah. Suami dia ni tidak akan buat benda yang bukan-bukan. Apa yang datang kepada suami dia bukanlah bala, tapi itu adalah ketentuan Allah. Jadi dia bertindak dengan bijak dalam nak selesaikan apa sahaja perkara yang kepada suami dia. Yang kedua, kita hendaklah mendermakan harta di jalan Allah. Harta ke jalan Allah ni susahlah, tak ramai orang mampu nak buat. Tapi at least kita cuba sedikit untuk dermakan harta kita ke jalan Allah. Banyakkan bersedekah. Sedekah ni ada dua, sedekah yang wajib, sedekah yang sunat. Sedekah wajib apa? Sedekah wajib seperti zakat. Zakat tu adalah sedekah yang wajib. Sedekah yang sunat, sedekah yang kita biasa bagi itulah. Dengan bersedekah, dengan berzakat, itu adalah kita dermakan harta kita ke jalan Allah. Yang ketiga, kita mestilah suka membantu. Sebagaimana Khadijah suka membantu Rasulullah dalam apa jua keadaan Rasulullah. Yang keempat, istiqamah memperjuangkan agama Islam. Sebagai seorang Muslim, kita ni sebagai seorang Muslim, istiqamah kita dalam perjuangkan agama Islam ini janganlah sekali-kali kita biarkan. Sentiasa istiqamah. Kita sebagai seorang Muslim, kita kena yakin dengan agama kita ini. Macam mana yakinnya Khadijah dengan agama yang dibawa oleh suami dia, oleh Rasulullah, sehingga dia sanggup gadaikan harta dia semata-mata untuk berjuang di jalan Allah.
Dan sekali sentiasa menyokong anggota keluarga yang berdakwah di jalan Allah. Kalau kita ada ahli keluarga kita yang seorang pendakwah, sentiasalah beri sokongan kepada dia. Sebab nak berdakwah di jalan Allah ni bukan mudah. Sedangkan tugas dakwah ni tugas semua umat Islam. Tapi ada sebahagian orang yang sanggup korbankan masa dia, korbankan diri dia untuk berdakwah di jalan Allah. Maka kalau kita jumpa orang yang macam gini, berilah sokongan kita kepada mereka. Sebagaimana Sayyidatina Khadijah support suami dia dalam perjuangkan agama Islam di awal-awal kehadiran Islam di tanah Arab. Itu individu yang pertama, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Individu yang kedua iaitu isteri Nabi, juga Sayyidatina Aisyah. Kita biasa dengar cerita tentang Sayyidatina Aisyah. Dia ni antara isteri Nabi yang paling famous sekali. Di antara isteri Nabi yang paling famous sekali, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Rasulullah berkahwin dengan dia sebelum Rasulullah berhijrah. Di hujung-hujung sebelum Rasulullah berhijrah. Dan dia ni adalah isteri Nabi yang ketiga. Khadijah isteri yang pertama, kemudian isteri yang kedua adalah Allahumma salli ala. Saya lupa isteri Rasulullah yang kedua. Tapi selepas isteri Rasulullah yang kedua ni, barulah Rasulullah kahwin dengan Khadijah. Dengan Aisyah. Kita tengok Sayyidatina Aisyah serikan di ilmu. Nama sebenar dia Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar. Yang mana bapa dia Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang sahabat Nabi yang paling rapat sekali dengan Rasulullah. Orang yang paling baik sekali selepas Rasulullah adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ni adalah bapa dia, Aisyah binti Abu Bakar, yang mana dia ni merupakan keturunan bangsawan Quraisy. Abu Bakar ataupun keturunan dia adalah keturunan bangsawan Quraisy, bukan orang Malaysia biasa. Jadi Abu Bakar ni adalah orang-orang yang ada nama di kota Mekah pada ketika itu. Yang mana Aisyah ni daripada bangsawan Quraisy, suku Bani Taim. Suku Bani Taim. Aisyah diberi gelaran sebagai As-Siddiqah. Kalau bapa dia Abu Bakar As-Siddiq, dia ni pula digelar sebagai As-Siddiqah, yang bermaksud wanita yang berkata benar. Wanita yang sentiasa berkata benar. Kalau ayah dia As-Siddiq juga, yang sentiasa membenarkan, dia pun dapat gelaran As-Siddiqah. Dan satu lagi gelaran dia yang famous adalah Al-Humairah. Putih kemerah-merahan. Aisyah Al-Humairah. Putih kemerah-merahan. Sebab dia ni kulit dia putih kemerah-merahan. Itu antara gelaran yang diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni telah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal 3 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah, maksudnya selepas kewafatan Khadijah. Rasulullah sewaktu bersama dengan Khadijah, sewaktu berkahwin dengan Khadijah, sewaktu sebelum Khadijah wafat, Rasulullah tak pernah kahwin dengan siapa-siapa. Maksudnya Rasulullah tak ada isteri kedua, ketiga, keempat. Yang kita tahu, Rasulullah ni isteri dia ramai. Isteri Rasulullah ni ada 11 orang. Tapi sewaktu Rasulullah bersama dengan Khadijah, Rasulullah tak pernah kahwin dengan yang lain. Selepas kewafatan Khadijah, barulah Rasulullah kahwin dengan isteri-isteri dia yang lain. Dan Aisyah ini wafat pada tahun 58 Hijrah pada usia 67 tahun. Maksudnya dia hidup ni lama selepas kewafatan Nabi. Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Maksudnya dia ni ada dalam 47 tahun selepas kewafatan Nabi. Umur dia panjang. Umur dia jauh. Sehingga kan dia ni meninggal selepas selepas pemerintahan Khulafa Rashidin digantikan dengan Bani Umayyah. Dia masih lagi hidup. Jadi panjang umur dia, Aisyah ni. Sebab dia kahwin dengan Rasulullah pada umur dia yang muda. Sebab dia satu-satunya isteri Rasulullah yang merupakan anak dara. Kebanyakan lah, semua isteri Rasulullah adalah daripada
janda lah, bekas isteri orang yang telah diceraikan ataupun kematian suami. Okay, tapi Aisyah dia special. Dia lah isteri Rasulullah yang merupakan anak dara satu-satunya. Okey. Kita tengok sedikit spektrum ilmu kat tepi tu. Okay, Allah membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah. Surah An-Nur ayat 24. Surah An-Nur ayat yang ke-11. Tengok maksud dia. Sesungguhnya orang yang membawa berita dusta itu ialah segolongan daripada kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu. Bahkan berita itu baik bagi kamu. Setiap orang antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Okey. Kisah ni tentang apa? Kisah ni dia panggil sebagai kisah fitnah yang berlaku terhadap Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah telah dituduh berzina dengan Safwan. Sewaktu pulang daripada peperangan. Kalau kita pernah dengar, sewaktu Rasulullah dengan sekumpulan tentera lah nak pulang ke Madinah, bawa balik dari peperangan. Okey. Rombongan tentera ni berhenti sekejap. Sebelum nak mulakan perjalanan, dia berhenti sekejap. Dan pada ketika waktu dia berhenti tu, Aisyah dia pergi nak buang air lah. Sebab zaman tu, perempuan kalau dia ikut rombongan perang, dia naik unta tu dia ada satu kotak yang dia perempuan akan duduk di dalam tu. Maksudnya tak nampak lah. Orang tak nampak daripada luar. Orang nampak cuma ada pelana ataupun kotak di atas unta tu. Okay. Jadi sewaktu berhenti berehat tu, Aisyah ni dia keluar pergi nak buang air. Okay. Pergi nak buang air. Selepas Aisyah ni selesai qada hajat, dia patah balik lah nak pergi kat rombongan tu. Masa on the way nak patah balik tu, Aisyah teringat kalung ataupun rantai yang dia pakai tak ada. Okay. Hilang ataupun terjatuh. Maka Aisyah patah balik pergi cari rantai ataupun kalung yang dia pakai. Dia cari balik dekat tempat yang dia qada hajat tadi. Dia cari dah jumpa. Bila dah jumpa, dia patah balik ke rombongan tadi. Sampai je ke tempat rombongan tu, dia tengok dah tak ada dah orang. Maksudnya rombongan perang tadi tu semuanya dah bergerak. Dan orang yang bawa unta Aisyah ni, dia tak perasan Aisyah ada naik ataupun belum. Sebab yalah kotak tu tertutup. Jadi orang tak tahu ada tak ada Aisyah dalam tu. Aisyah ni pula, dia bukanlah seorang yang gemuk ataupun besar sangat. Jadi dia ni ringan lah. Orang tak perasan Aisyah ada pun tidak dalam tu. Jadi orang yang bawa unta Aisyah ni beranggapan Aisyah dah ada dalam atas unta tu. Jadi dia pun tarik unta tu dan berjalan bersama-sama dengan rombongan perang tadi pulang ke Madinah. Aisyah bila dia sampai tengok dah tak ada dah rombongan tadi. Dia seorang-seorang kat situ. Jadi apa Aisyah buat? Aisyah tak buat apa-apa. Sebab dia tahu berada di tengah padang pasir, janganlah sekali-kali jalan tanpa arah tujuan. Confirm akan sesat. Jadi apa Aisyah buat? Aisyah duduk di tempat perhentian tadilah. Dia menunggu kalau ada orang tahu dia ni hilang, orang akan patah balik ikut jalan yang sama. Jadi kalau dia pergi cari ikut jalan-jalan yang bukan-bukan, kemungkinan untuk disesat tu tinggi. Sebab kat padang pasir ni arah kita tak tahu. Okey. Jadi dia tunggu kat tempat yang berhenti ramai-ramai tadi. Okey. Sewaktu dia tunggu, tiba-tiba ada seorang lelaki dengan unta dia, iaitu Safwan. Safwan ni kalau dalam rombongan perang, dia ni antara orang yang paling last sekali jalan. Sebab apa? Ini tugas dia akan kutip barang-barang yang tertinggal di tempat perhentian. Jadi ini antara orang last yang bergerak. Jadi sebab itulah sewaktu Aisyah duduk di situ, Safwan baru sampai. Safwan bila mana dia sampai ke tempat perhentian tu, dia nampak Aisyah ada kat situ. Okey. Safwan dia beristighfar, astaghfirullahalazim. Okey. Sebab dia tahu apa yang berlaku ni satu benda yang boleh membawa kepada fitnah yang besar. Jadi Safwan dia tak banyak cakap. Dia senyap je. Dia turunkan unta dan dia bagi Aisyah naik ke atas unta tu. Kemudian dia tarik unta tu dan gerak balik ke Madinah. Dan sepanjang perjalanan tu Aisyah dengan Safwan tak bercakap apa-apa pun.
Senyap je. Bila mana rombongan perang yang dah sampai ke Madinah, barulah dia orang perasan Aisyah tak ada. Tak lama lepas tu dia nampak Safwan sampai, dan Safwan bawa Aisyah bersama-sama dengan dia. Maksudnya dia berdua lah dengan Aisyah. Jadi ada seorang munafik dekat Madinah ni, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia seorang munafik, ketua munafik. Bila dia nampak keadaan macam itu, dia mula sebarkan fitnah. Dia kata, kalau lelaki dengan perempuan berdua, takkanlah tak buat apa-apa. Dia mula sebarkan fitnah di kalangan penduduk Madinah. Dan pada ketika itu tersebarlah berita ataupun fitnah yang mengatakan Aisyah dengan Safwan telah melakukan sesuatu perkara berdua-duaan. Isteri Rasulullah, isteri seorang pemimpin negara, isteri seorang Nabi, dituduh sedemikian berat tuduhan yang diberikan kepada Aisyah ini. Dan lama tuduhan ni berlaku kepada Aisyah. Sebahagian mengatakan 40 hari tuduhan ni dikenakan kepada Aisyah, sehinggalah Allah turunkan ayat Al-Quran membersihkan Aisyah daripada segala tuduhan itu. Itulah yang kisah berkaitan dengan kisah pembersihan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah. Itu sebahagian cerita tentang Sayyidatina Aisyah. Okey, kita tengok sifat-sifat utama Sayyidatina Aisyah ni. Sifat dia yang pertama ni, seorang cerdas dan pintar. Dia orang yang pandai, Aisyah ni. Sayyidatina Aisyah mendapat didikan daripada ayahandanya, siapa? Abu Bakar, dan daripada Rasulullah SAW, iaitu suami dia. Beliau rajin bertanya dan selalu mengikuti majlis ilmu Rasulullah SAW. Antara ilmu yang dikuasainya termasuk Al-Quran, hadis, bahasa Arab, syair dan perubatan. Banyak ilmu-ilmu yang dikuasai oleh Aisyah ni. Antara orang yang pelik, orang ramai dia pelik macam mana Aisyah ni boleh kuasai ilmu perubatan. Kalaulah Aisyah ni kuasai ilmu Al-Quran, ilmu hadis, yang tu tak pelik lah, sebab suami dia seorang Rasul. Kalaulah dia kuasai ilmu bahasa Arab, ilmu syair, tu tak pelik lah, sebab bapa dia adalah Abu Bakar. Tapi macam mana dia boleh kuasai ilmu perubatan? Bila orang tanya pada Aisyah macam mana dia boleh kuasai ilmu perubatan, Aisyah kata di hujung-hujung hayat Nabi, sewaktu Nabi sakit, banyak rombongan delegasi daripada luar datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah, dan diorang dibawa ubat-ubatan daripada negara luar. Jadi Aisyah kata, akulah yang membantu ubat-ubatan itu untuk diberikan kepada Rasulullah, sebab Rasulullah waktu itu tengah sakit. Sebab itulah Aisyah tahu serba sedikit tentang perubatan, sebab dia belajar daripada situ. Sebab tu Aisyah ni orangnya cerdik, pandai. Dia ni seorang ulama hadis yang hebat. Antara periwayat hadis ataupun orang yang meriwayatkan hadis daripada kalangan sahabat yang paling banyak juga. Kita tahu antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Tapi Aisyah salah seorang daripada yang paling banyak juga meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Lebih-lebih lagi hadis berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, sebab dia hidup dengan Rasulullah. Itu yang pertama, ni seorang cerdas dan pandai. Yang kedua, sabar dan tabah. Apabila Aisyah telah dipinah fitnah oleh golongan munafik dalam peristiwa hadisul ifk, hadisul ifk, fitnah yang tadi saya cerita tadi, beliau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya turun ayat Al-Quran membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah tersebut. Bila mana berlaku fitnah terhadap diri dia, pada waktu itu bayangkan fitnah tu dikenakan terhadap dia, yang mana dalam keadaan tu dia adalah seorang isteri Rasulullah. Fitnah tu berat sangat-sangat. Dan ketika mana fitnah itu berlaku, tak ada seorang pun yang mampu untuk support dia, hatta Rasulullah sendiri. Sebab Rasulullah tak tahu benda tu berlaku ataupun tidak. Sebab kemungkinan untuk berlaku tu ada. Jadi Rasulullah tak tahu benda tu. Ibu dan ayah dia sendiri tak tahu macam mana nak backup dia dalam hal macam itu, sebab kemungkinan untuk berlaku tu ada. Jadi sewaktu fitnah ni berlaku, Aisyah dia berseorangan. Sebab itulah bila mana turun je ayat Al-Quran ni, ayah dia ataupun mak dia kata, pergilah ucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Aisyah kata apa? Tak, pada hari ini aku hanya berterima kasih
mengucapkan syukur hanya kepada Allah. Sebab hanya Allah je lah yang percaya tentang diri dia pada waktu itu. Bayangkan dia berdiri seorang-seorang dalam keadaan satu Madinah fitnah dia. Okay. Berat sangat dugaan yang diberikan kepada Aisyah ni. Tapi sebabkan dia ni seorang yang sabar dan seorang yang tabah. Sebab itulah dia mampu untuk hadapi fitnah ini. Okay, itu antara sifat utama Khadijah. Dan last sekali, dia ni seorang pemurah dan lembut hati. Okay, dia ni pemurah dan lembut hati. Okay, walaupun dalam sedikit ketegasan dia ni seorang yang lembut hati. Sayyidatina Aisyah sangat dermawan, yang mana beliau suka bersedekah apa sahaja yang ada di tangannya. Okay. Beliau pernah memberikan sebiji kurma kepada seorang wanita bersama dengan 2 orang anaknya. Sedangkan itu sahajalah makanan yang beliau ada. Nak kata dermawannya Aisyah ni, kurma yang dia nak makan tu je, itu je saja makanan yang dia ada, dia sanggup sedekahkan kepada orang yang lebih memerlukan. Okay. Sifat tu dia ambil daripada siapa? Sifat tu dia ambil daripada Rasulullah. Sifat tu dia ambil daripada siapa? Sifat itu dia ambil daripada ayah dia, Abu Bakar. Orang yang paling baik selepas Rasulullah. Okay. Dia mewarisi sifat suami dan ayah dia. Okay. Itu tentang sifat utama Sayyidatina Aisyah. Apa sumbangan Sayyidatina Aisyah ni kepada dunia Islam? Okay. Macam saya kata tadi, Aisyah ni dia hidup lama selepas wafatnya Rasulullah. Jadi sumbangan dia ke dalam dunia Islam ni banyak sebenarnya. Okay. Yang pertama, dia telah meriwayatkan tidak kurang daripada 2210 hadis Rasulullah SAW dalam pelbagai bidang. Banyak. 2210 hadis tu banyak sangat-sangat. Bukan sedikit, banyak. Okay. Dia meriwayatkan banyak hadis daripada Rasulullah. Sebab apa? Dia hidup lama dengan Rasulullah. Okay. Dan di antara isteri kesayangan Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat rujukan para sahabat dan umat Islam selepas kewafatan Rasulullah, terutamanya dalam hal kewanitaan dan kekeluargaan. Ini adalah pakar rujuk sahabat-sahabat yang lain. Okay. Sahabat-sahabat, para tabi'in, bila mana ada hal-hal sesuatu berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan hal kekeluargaan, berkaitan dengan hal kewanitaan, sumber rujukan utama dia adalah Aisyah. Okay. Aisyah. Sebab Aisyah ni, dia bersama dengan Rasulullah, dia hidup dengan Rasulullah, dan dia banyak tahu tentang hukum hakam. Okay. Jadi dia ni tempat rujukan yang utama. Yang pertama tadi, dia ni banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, sumber rujukan utama para sahabat. Dan yang ketiga, dia ni pakar dalam pelbagai bidang ilmu, antaranya termasuklah ilmu Al-Quran, hadis, fiqah, terutamanya fiqah kewanitaan, bahasa Arab dan syair. Macam saya kata tadi lah. Dia ni hebat dalam banyak bidang ilmu. Okay, kenapa dia banyak hebat dalam banyak bidang ilmu? Tak pelik. Sebab dia isteri Rasulullah dan dia anak Abu Bakar. Okay, sebab itulah dia mampu nak kuasai banyak bidang-bidang ilmu ini. Itu di antara sumbangan Khadijah pula Aisyah di dalam dunia Islam. Okey, apa iktibar yang pernah yang boleh kita ambil daripada riwayat hidup Sayyidatina Aisyah ini? Yang pertama, kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh sehingga menjadi pakar dalam bidang yang kita pelajari. Apa sahaja bidang yang kita pelajari, apa sahaja bidang yang kita minat. Ya, kita minat jadi doktor, belajar sungguh-sungguh nak jadi doktor. Kita minat nak jadi angkasawan, belajar sungguh-sungguh jadi angkasawan. Kita minat nak jadi cikgu, belajar sungguh-sungguh untuk jadi cikgu. Apa minat kita, apa kita punya kecenderungan, maka belajarlah dengan bersungguh-sungguh, okay, supaya kita jadi pakar dalam bidang yang kita minat itu. Okay, sebagaimana Aisyah seorang pakar dalam ilmu hadis dan banyak-banyak lagi ilmu. Okay, yang kedua, bersabar dan berdoa serta berserah diri kepada Allah. Ya, apa-apa yang berlaku kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada kita, sabar. Bersabar dan serahlah diri kita ni hanya kepada Allah. Sebagaimana Aisyah berserah diri dia sewaktu diri dia difitnah oleh munafik di Madinah. Dan last sekali, bersedekah dan suka membantu orang lain. Banyakkan bersedekah pada diri kita. Ambil pelajaran daripada sikap Aisyah
yang dermawan. Okay? Kita banyakkan bersedekah kepada orang yang susah. Banyakkan membantu orang susah. Bersedekah ni bukan bermakna bagi duit sahaja. Bersedekah ni termasuklah hal tenaga dan keupayaan kita. Okay? Kita boleh nampak orang susah tengah macam perlukan pertolongan. Kita bantu dengan tenaga yang kita ada. Itu termasuk di dalam sedekah. Okey. Kalau tengok kat spektrum ilmu tepi tu, Urwah ni seorang sahabat Nabi berkata kepada Sayyidatina Aisyah, ilmu pengetahuanmu yang luas tidak menghairankan saya kerana dirimu isteri Rasulullah dan anak kepada Abu Bakar. Ini yang saya kata tadi lah. Dia ni banyak ilmu sebab dia ni isteri Rasulullah dan anak kepada Abu Bakar. Okay? Tapi hadis ni dia ada sambungan dia. Urwah kata tapi dia pelik. Macam mana Aisyah dia boleh tahu dalam bidang perubatan. Yang saya ceritakan tadilah. Okay, yang Aisyah telah terangkan. Okay. Itu berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah. Okay, InsyaAllah hari ini kita sampai situ dahulu. Lagi kedua orang iaitu Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidatina Sumayyah. Kita akan sambung dalam kelas yang seterusnya. Ini kalau tak panjang nanti. Okay, kita akan sambung pada kelas yang seterusnya. Jika ada sebarang persoalan, bolehlah tanya kepada saya. PM saya secara personal. Okay, jangan lupa komen nama kamu di bawah untuk kehadiran. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.